Antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini, Sabah komited perangi rasuah tingkatkan integriti. Laporannya langsung sahaja bersama Muhammad Syarif Zamawang di Kota Kinabalu. Zam, silakan. Baik Nurul, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan bahawa kerajaan negeri serius dan komited dalam memerangi gejala rasuah di negeri ini. Justru katanya kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam aktiviti pencegahan rasuah. Datuk Haji berkata adalah menjadi kesungguhan dan komitmen kerajaan negeri dalam membantras gejala rasuah serta mengukuhkan tadbir urus dan pembudayaan integriti dengan lebih cekap dan berkesan. Beliau menyatakan demikian dalam perutusannya bersempena dengan sambutan Hari Rasuah Antarabangsa HARA 2023 peringkat negeri Sabah. Sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa peringkat negeri Sabah tahun 2023 yang bertemakan Uniting the World Against Corruption. Ini memberi peluang kepada kita untuk sama-sama komited mencegah dan menangani gejala rasuah di negeri ini. Syabas dan tahniah kepada SPRM Sabah di atas tindakan berterusan membentras gejala rasuah di negeri ini, dan semoga usaha itu terus diperhebatkan lagi. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menetapkan 9 Disember sebagai sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa bagi menyedarkan masyarakat dunia tentang rasuah dan kesan buruknya. Penganjuran Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA diharapkan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat akan bahayanya rasuah selain menggembleng usaha membantras gejala tersebut. Timbalan Pengarah Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Syamsul Osman berkata HARA tahun ini memfokuskan pelajar di Institut Pengajian Tinggi di seluruh negara. Sasaran kepada generasi muda itu bagi menerapkan budaya anti rasuah dan integriti agar mereka berupaya menepis jenayah rasuah apabila berada di alam pekerjaan kelak. Kerja membantras rasuah ini bukan satu benda yang mudah. Kami perlukan sokongan daripada masyarakat sebagai stakeholder lah. So harapan saya itu di mana tajuk selaras dengan tema HARA itu sendiri, iaitu Uniting the World Against Corruption. So kenapa tidak kita di Malaysia ni, selaku rakyat Malaysia, kita bersatu untuk membantras gejala rasuah ni lah. Syamsul ditemui RTM selepas menjadi tetamu segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Beliau berkata sempena sambutan HARA, pelbagai aktiviti pencegahan rasuah dianjurkan di seluruh dunia bagi mengingatkan masyarakat tentang kepentingan mencegah rasuah selaras dengan tema Uniting the World Against Corruption. Saya menyuruh kepada seluruh warga perkhidmatan awam negeri Sabah untuk mempergiat usaha yang menyumbang kepada keberhasilan negeri dengan mengamalkan urus tadbir baik, pengurusan keuangan yang efisien dan sinergi dalam mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan. Adalah menjadi tanggungjawab setiap dari kita yang berada dalam perkhidmatan persekutuan agar sama-sama merangi rasuah habis-habisan yang merupakan musuh nombor satu negara. Ini bermatlamatkan perkhidmatan awam di negeri Sabah bebas dari penyelewengan, rasuah dan salah guna kuasa. Kita mesti teruskan usaha untuk membantras rasuah. Kita nak wujudkan satu ekosistem dan pentadbiran yang transparansi, bersih dan cekap. Kerajaan negeri menghargai komitmen Majlis Datuk-Datuk Negeri Sabah MDNS yang sentiasa tampil membantu meringankan beban golongan memerlukan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, usaha MDNS menyalurkan bantuan berbentuk kewangan, makanan, perkhidmatan kesihatan serta barangan keperluan wajar dicontohi oleh persatuan bukan kerajaan NGO lain. Antara golongan yang menerima bantuan MDNS termasuklah anak-anak yatim, warga emas, mangsa bencana, sekolah Henry Geni, penghuni institusi penjara selain penduduk kampung.
Datuk Haji berucap pada Majlis Datuk-Datuk Negeri Sabah Patrons Night 2023 sempena menyambut ulang tahun hari jadi ke-70 yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Haji mengalu-alukan usaha MDNS mewujudkan projek perintis pertanian organik untuk membantu penduduk di Kampung Purak Papar. Beliau berkata projek berkenaan bukan sahaja memberi pengetahuan dan kemahiran dalam pertanian organik, malah membantu peserta menjana pendapatan melalui pertanian. Kerjasama antara agensi-agensi Islam dalam penganjuran pelbagai program keagamaan wajar diteruskan bagi memantapkan lagi usaha mengimarahkan syariat Islam di negeri ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam, Datuk Dr. Muhammad Arif berkata, terbukti menerusi kerjasama itu, acara-acara rasmi negeri berkaitan program keagamaan Islam sepanjang tahun ini telah berjalan dengan lancar dan meriah. Antaranya penganjuran 3 majlis tahlil yang diselaraskan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah bersempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan ulang tahun kelahiran rasmi yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Datuk Dr. Muhammad Arifin turut berpuas hati dengan kejayaan Jawatan Kuasa Pelaksana bersama MUIS menganjurkan majlis ilmu antaranya ceramah perdana melibatkan tokoh agama Profesor Ustaz Abdul Somad. Berharap agar kerjasama yang ada, kolaborasi yang padu antara kami di Jahin, MUIS dan agensi-agensi yang lain dapat diteruskan dan ditingkatkan lagi dalam acara-acara keagamaan. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui media selepas majlis apresiasi sempena majlis tahlil, doa kesyukuran dan solat hajat bersempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan ulang tahun kelahiran rasmi yang di-Pertua Negeri. Turut diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada semua agensi terlibat sepanjang program berlangsung. Lembaga Tabung Haji TH menyerahkan sebuah van penumpang dan sebuah van jenazah masing-masing kepada Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran Babu Salam, Sikuati Kudat dan Masjid Ar-Rahim Kampung Jawa Melalap Tenom. Majlis penyerahan disempurnakan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam, Datuk Dr. Muhammad Arif. Sumbangan ini adalah sebahagian daripada program CSR Zakat TH yang telah dilaksana sejak tahun 2016 bagi mempermudah dan melancarkan kehidupan komuniti Islam. Datuk Dr. Muhammad Arifin berharap usaha seumpama diteruskan demi kemaslahatan ummah dalam menyempurnakan fardu kifayah. Saya yakin usaha ini akan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh penerimanya dan memang sangat penting dan sangat perlu. Saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tabung Haji kerana setiap tahun mereka menyumbang atau menunaikan zakat perniagaan mereka kepada Majlis Agama Islam Sabah. Sementara itu, Pengarah TH Wilayah Sabah dan Sarawak, Datuk Hajah Nulailah Haji Said menggalakkan umat Islam di negeri ini menabung bersama TH agar zakat dapat dipertingkat seterusnya diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Harapan kami akan lebih banyak lagi yang kita boleh bantu, khususnya untuk asnaf-asnaf dan juga untuk dakwah Islamisasi di negeri Sabah ini. Pada tahun ini, TH telah menyumbang sebanyak 25 van jenazah dan 15 van penumpang dengan peruntukan berjumlah 5.1 juta ringgit. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Nurul Zamri di Angkasa Puri. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Nurul, silakan. Terima kasih, Syariza.